الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, yang hadir tidak secara fizikal tapi hadir dalam live kita pada malam ini, yang mana kita akan meneruskan insya-Allah pembacaan dan juga penhuraian kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadil bi'ulumihi fid daraini amin, Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group, iaitu dikenali juga sebagai ARG, ya. Jadi ini adalah siri yang kelima dalam siri pembacaan dan penghuraian kitab ini, iaitu kita telah sampai ke muka surat yang ke-12, ya. Kita akan masuk ke muka surat yang ke-12, yang mana dalam kuliah yang lalu, ya, kita telah menerangkan bahawa yang dikatakan bid'ah hasanah, ya, perkara baharu yang baik ini, bukanlah para ulama kita memandai-mandai, ya, misalnya meletakkan kategori bid'ah hasanah ini, bukan. Husnuzan kita, sangka baik kita dengan para alim ulama apabila mereka menetapkan sesuatu hukum ataupun apabila mereka itu melakukan sesuatu pendirian, maka sebagai orang-orang yang alim yang disebut dalam ayat suci Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Tentulah mereka ada satu sandaran ataupun yang dikatakan sebagai dalil yang menjadi dorongan kenapa mereka itu berhukum dengan sesuatu hukum atau berpendirian dengan sesuatu pendirian. Maka kita telah huraikan dalam kuliah yang lalu, iaitu yang pertama daripada dalil bid'ah hasanah ini adalah ayat suci Al-Quran sendiri. Kan sekarang ada sebahagian daripada saudara-saudara kita yang menolak adanya bid'ah hasanah ini, mereka berslogankan dengan slogan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi kita tidak ada masalah dengan slogan ini. Memang slogan ini benar. Kita sebagai umat Islam, kita itu secara asasnya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita ada masalah apabila ia hanya sekadar slogan, tetapi tidak dipraktikkan dalam dunia realiti, yang mana mereka mengenepikan dalil daripada ayat Al-Quran tentang bid'ah hasanah, iaitu ayat 27 suratul Hadid, firman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha faulaika humul fasiqun. Dan rahbaniyah itu cara hidup kependetaan, cara hidup yang fokus kepada ibadah, ibtada'uha,
mereka lah yang melakukan bid'ah ini, iaitu orang-orang Nasara pengikut Nabi Isa alaihissalam, ibtada' melakukan bid'ah rahbaniyah ini. Ma katabnaha alaihim, kami tidak tetapkan pun rahbaniyah ke atas mereka. Jadi asalnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan mereka hidup secara rahbaniyah. Tapi kenapakah mereka itu melakukan bid'ah rahbaniyah ini? Illa batigha'a ridwanillah, tidak ada lain kecuali untuk mencari redha Allah. Okay. Fama ra'auha haqqa riayatiha, selepas daripada itu mereka tidak lagi meraihkan hak-hak kependetaan ini sebagaimana yang sepatutnya. Sebab untuk menjadi orang yang ahli ibadah kan ada peraturannya, ada adab dan sebagainya. Jadi yang selepas daripada itu tidak lagi memenuhi tuntutan cara hidup kependetaan ini, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengkeji mereka, faulaika humul fasiqun, maka inilah orang-orang yang fasik. Saya telah terangkan semalam, wajhul istidlal, wajah mengambil dalil daripada ayat ini adalah Allah Ta'ala tidak mengeji orang Nasara ketika mana mereka membuat bid'ah rahbaniyah. Sepatutnya kalau semua bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu tidak baik, tentulah Allah Ta'ala mengeji ketika mana mereka itu melakukan bid'ah tersebut. Tetapi sebaliknya, setelah mereka tidak melakukannya lagi, setelah mereka mencuaikan, mengabaikan bid'ah tersebut, barulah Allah keji mereka, faulaika humul fasikun. Jadi konsepnya, seseorang itu dikeji apabila dia meninggalkan sesuatu yang baik dan dia dipuji kalau dia meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi di sini apabila orang-orang Nasara meninggalkan bid'ah rahbaniyah, mereka dikeji oleh Allah Ta'ala. Ini dalil yang jelas menunjukkan bahawa bid'ah yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang baik. Maknanya kalau orang tanya, kamu kata ada bid'ah hasanah, kamu nak lawan hadis Nabi kah? Kita kata tidak. Na'udzubillah kalau sampai kita nak melawan hadis Nabi SAW. Tetapi kita menerima adanya bid'ah hasanah kerana kita memahami hadis Nabi SAW itu melalui suluhan Al-Quran. Dia kena faham bahawa hadis Nabi SAW ini bukan difahami in isolation. Bukan ambil satu hadis terus difokuskan kepada makna zahir hadis itu semata-mata. Sebaliknya hendaklah sesuatu hadis itu disuluh dengan ayat suci Al-Quran, ditimbang dengan neraca hadis-hadis yang lain. Demikian juga dijalankan ke atasnya kaedah-kaedah usul fiqh, kaedah-kaedah fiqhiyah. Lalu barulah para ulama itu menetapkan sesuatu kesimpulan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambah lagi ada riwayat daripada sahabat Nabi Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sayyidina Umamah mengatakan, innallaha kataba alaikum siyama Ramadan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan, mewajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan, walam yaktub qiyamahu, dan Allah tidak mewajibkan qiyam Ramadan. Siyam, puasa Ramadan wajib, tapi qiyam Ramadan, iaitu bangun bersolat pada malam-malam Ramadan, itu tidak diwajibkan. Wa innamal qiyamu syai'un ahdastumuhu, hanya saja ia bangun solat pada malam-malam bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang kamu mengadakannya. Ahdastumuhu, syai'un muhdas, satu benda yang baru, yang bid'ah. Tapi yang menariknya, ini panduan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, fadumu alaihi, hendaklah kamu mengekali melakukannya. Wala tatrukuhu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan bid'ah qiyam Ramadan ini. Kenapa? Sahabat Nabi dia faham ayat Al-Quran dengan kefahaman yang baik. Setengah daripada kawan kita, dia membaca Al-Quran tapi dia tidak memahami dengan kefahaman yang baik. Jadi sahabat Nabi SAW ini ada sebab kenapa dia mengatakan demikian, iaitu berpandukan daripada ayat suci Al-Quran, fa inna nasan min bani Israila btada'u bid'atan lam yaktubha Allahu alaihim ibtagha biha ridwanallah. Sesungguhnya, kerana kenapa saya pesan kepada kamu supaya mengekali melakukan bid'ah ini, jangan kamu tinggalkan bid'ah qiyam Ramadan ini, kerana sesungguhnya ada sekelompok daripada golongan Bani Israel, mereka telah melakukan satu bid'ah yang Allah tidak menetapkan kepada mereka begitu. Ibtagha biha ridwanallah, tujuan mereka melakukan bid'ah ini adalah untuk mencari redha Allah. Sebagaimana saya telah terangkan semalam, mereka ini adalah golongan yang tersepit. Di zaman pemerintah mereka itu bergelumang dengan maksiat, kalau mereka duduk bersama-sama dengan masyarakat dan mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mencegah daripada kemaksiatan, bermakna agama mereka rosak.
Akan tetapi ada pengalaman orang yang bernasihati menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, orang ini nyawanya melayang, dibunuh. Maka untuk mengeluarkan diri mereka daripada dilema ini, antara menjaga agama dan menjaga nyawa, lalu mereka mengasingkan diri mereka jauh daripada masyarakat dan memfokuskan kepada ibadah, supaya dalam masa yang sama agama mereka terjaga, nyawa mereka juga terjaga. Jadi nak cari redha Allah. Falam yar'auha haqqa riayatiha. Selepas daripada dah elok dah mereka buat perkara itu, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak cara hidup kepedataan tersebut, fa'abahumullahu bitarkiha. Maka Allah mengkeji mereka dengan sebab mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Faqala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim ila akhiril ayah. Lalu sahabat Nabi yang mulia ini, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, membaca ayat suci Al-Quran yang menjadi sandaran tadi. Dan yang mana saudara-saudari yang mengikuti kuliah kita semalam, saya telah imbaukan kembali kejadian pada tahun 2016, Januari 2016, diskusi ilmiah antara saya dan juga Al-Fadil Dr. Rozaimi Ramli, pensyarah daripada UPSI. Saya rasa ramai yang kenal, beliau orang yang terkenal di negara kita, tentang tajuk bid'ah hasanah. Apabila saya membaca riwayat ini, lalu beliau memberi sekeping kertas kepada pembantu beliau barangkali untuk menyemak tentang hadis ataupun riwayat hadis ini, lalu dia membuat satu respon bahawa kata dia itu hadis yang dhaif, Lalu saya dapati selepas daripada diskusi, bahkan mungkin setahun, 2 tahun selepas daripada diskusi, ada sebahagian daripada orang-orang yang tidak faham, dia memperli dan memperolok-olokkan saya. Dia kata, Ustaz engku dah kantoi ketika diskusi ilmiah bawa hadis yang dhaif. Pertama, dia kena ingat bahawa mengatakan sesuatu hadis yang dhaif itu tidak semudah kita ambil satu kertas daripada kawan kita yang cek dalam komputer, lalu kita dengan confident mengatakan bahawa itu adalah hadis yang dhaif. Cuba lihat, hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat Ibn Nasr dalam Qiyam Ramadan, dan Ibnu Mani' Al-Hafiz Al-Busiri berkata, dan Ibnu Mani'. Kemudian Al-Hafiz Al-Busiri berkata dalam Ithaf Khiyaratul Maharah, para perawi pada riwayat ini adalah para perawi yang siqah. Maknanya ini bukan hadis yang dhaif. Akan tetapi saya juga telah terangkan semalam, kalau sekalipun riwayat ini dhaif, ia tidak menjejaskan, kerana yang menjadi dalil sebenarnya adalah ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita lihat pandangan para ulama, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan baca petikan pandangan para ulama dalam masalah tasahul, lenient, ringan di dalam bab tafsir, diterima hadis-hadis yang mungkin tidak diterima dalam bab menetapkan hukum hakam. Kenapa ulama ada leniency? Kenapa ulama tidak begitu strict di dalam meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan tafsir? Kerana bahasa Arab itu sendiri, yang bahasa Al-Quran itu sendiri telah menunjukkan kepada makna dia. Kalau kita baca ayat Quran itu semata-mata pun kita sudah boleh faham bahawa ada di sana bid'ah hasanah, maka riwayat tersebut kalaulah dhaif sekalipun tidak menjejaskan ia sebagai salah satu syawahid, salah satu penyaksian kepada makna yang kita fahami daripada ayat suci Al-Quran tadi. Kemudian semalam juga kita telah huraikan bagaimana para ulama mereka ada teknik dalam memahami hadis, iaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan saya telah menyebutkan semalam juga, menarik sekali bagaimana hadis ini, hadis yang sama dijadikan, kalau mungkin tidak salah lah kalau saya katakan inilah hadis yang kedua popular yang dijadikan sandaran oleh golongan yang menolak adanya bid'ah hasanah. Yang paling popular tentulah hadis wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, yang nanti kita akan huraikan bahawa cara kefahaman mereka itu tidak tepat berdasarkan neraca ilmu. Dan juga ini hadis yang kedua popular yang mereka dakwa sebagai dalil tidak adanya bid'ah hasanah, iaitu sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yakni urusan agama ini, ma laysa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Jadi saya pernah dengar dikongsikan oleh seseorang, kata dia ada satu orang tokoh dalam bidang hadis di negara kita yang mengatakan kalau orang yang menyokong adanya bid'ah hasanah itu, mereka tak suka dengan hadis ini. Na'udzubillah. Bahkan bukan setakat kita tidak ada sikap benci kepada hadis,
Bahkan ini adalah dalil kita. Hadza dalilun lana wa laisa alaina. Ini dalil untuk menyokong pandangan kami. Bukan dalil yang menolak pandangan kami. Cuma kamu tidak pandai teknik yang digunakan oleh para ulama ahlul istinbat. Jadi kebanyakan daripada kita sekarang menyangkakan dengan dia tahu, dia hafal hadis dan dia tahu bahawa hadis itu sahih, maka dia sudah boleh mengeluarkan hukum daripada hadis. Ini sangat keliru. Kerana hadis dan juga Al-Quran merupakan bahan-bahan mentah yang perlu diproses menjadi kaedah, yang perlu diproses menjadi hukum. Jadi orang yang boleh memproses Quran dan hadis ini adalah ahlul al-adillah, pakar-pakar dalil, ahlul istinbat, pakar-pakar mengeluarkan hukum, ahlul ijtihad, orang yang boleh berijtihad, iaitu para alim ulama yang sampai kepada peringkat mujtahid. Jadi para alim ulama ini, mereka bila berinteraksi dengan Quran dan hadis, mereka ada kaedah, mereka ada alat, mereka ada senjata yang mereka gunakan. Jadi berbeza dengan kita yang tidak sampai ke peringkat tersebut, maka kita boleh keliru. Ini yang berlaku. Mereka menyangkakan ini dalil menunjukkan tidak ada bidah hasanah. Sebaliknya, inilah dalil menunjukkan adanya bidah hasanah. Kenapa? Kerana dalam berinteraksi dengan hukum, berinteraksi dengan Quran dan hadis, hati-hati. Jangan kita baca ayat Quran, oleh kerana ini ayat Quran kita terus keluarkan hukum. Jangan, kerana boleh jadi kefahaman kita terhadap ayat Quran itu yang batil, ayat Qurannya betul. Sebab itulah Nabi SAW memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran itu bi ra'yihi, semata-mata dengan pandangan dia, bukan dengan ilmu, maka falyatabawwa, maka sediakanlah, hendaklah dia itu bersediakan tempat duduk minan nar, daripada api neraka, wal iyadzubillah. Padahal orang ini bercakap tentang Al-Quran, ya, tapi bercakap dengan semata-mata ra'yihi, dengan semata-mata pandangannya, bukan dengan ilmu. Jadi hati-hati. Jadi mengikut kaedah para ulama, ada pelbagai teknik untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Kalau secara ringkas, ada yang secara mantuk dan ada yang secara mafhum. Secara mantuk, nataqa yantiqu, makna diucapkan. Mantuk, kalau kita nak terjemah dalam bahasa Inggeris, expressly provided. Memang itulah yang disebut hukumnya. Tetapi ada juga yang dikeluarkan daripada Quran dan hadis secara mafhum, tidak disebutkan, tapi impliedly it is understood, difahami. Contoh yang saya berikan semalam juga, kalaulah seseorang buat pengumuman dalam masjid, katakan pada masa itu belum lagi berlaku perintah kawalan pergerakan, orang pergi ke masjid berjamaah, lepas solat jamaah, lalu imam membuat pengumuman, kata dia, mohon ahli jamaah kita yang berumur tidak lebih daripada 40 tahun, tunggu sebentar di dalam masjid, ya. Minta kepada ahli jamaah kita yang berumur tidak lebih daripada 40 tahun, tolong tunggu sebentar dalam masjid. Lalu selepas pengumuman, datang satu orang lelaki, sudah berusia orang ini, ya, sebenarnya umur dia 60 tahun. Lalu dia tanya kepada tuan imam, maaf imam, saya nak tanya, saya ni dah umur 60, saya nak kena tunggu ke tak imam? Jadi imam tentu rasa heran. Lalu imam akan kata kepada lelaki yang bertanya, minta maaf haji, bukankah saya dah buat pengumuman tadi? Kan saya dah kata, ya, yang mana berumur kurang 40 tahun tolong tunggu. Betul lah, imam buat pengumuman yang mana berumur 40 tahun tolong tunggu. Tapi imam tak bagi tahu pun yang lebih 40 kena tunggu atau tidak. Jadi imam mesti rasa kelakar. Ya Allah, dalam hati imam, fahamlah kalau saya dah kata yang kurang 40 tahun sila tunggu, fahamlah yang lebih 40 tahun maknanya tak payah tunggu. Faham itulah disebut mafhum, dan difahami secara sebaliknya. Mantuknya apa? Yang dicakap apa? Yang ekspres apa? Yang mana kurang 40 tahun sila tunggu, itu yang ekspres. Yang mafhum adalah secara sebaliknya, iaitu kalau lebih pada 40 tahun tak payah tunggu. Itu namanya mafhum mukhalafah. Maka demikianlah dalam memahami hadis ini menjadi dalil adanya bid'ah hasanah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, apa yang bukan dari agama, maka yang demikian itu tertolak. Maka difahami secara sebaliknya, wa man ahdatha fi amina hadza ma minhu fahuwa laisa biraddin, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang memang dari agama, maka itu tidak ditolak. Jadi itu yang sepatutnya difahami. Sebab itu saya terangkan semalam, kita ambil contoh satu amalan yang kebelakangan ini dipertikaikan oleh kawan-kawan kita yang menolak bidah hasanah, itu amalan sambutan Maulid. Kata dia, zaman Nabi mana ada orang sambut maulid, sahabat-sahabat pun tak sambut maulid. Lau kana khairan la sabaquna ilahi, kata mereka. Kalaulah sambut maulid ni baik, tentulah mereka ini sahabat-sahabat Nabi lebih dahulu melakukannya. Tidak semestinya.
Kerana kebaikan ini bukan diukur semata-mata dengan sesuatu perbuatan itu dilakukan atau tidak di zaman salafus soleh. Tidak semestinya demikian. Sebaliknya, baik atau buruk sesuatu perbuatan diukur dengan neraca hukum. Jadi sekarang ini kita kena hukum berdasarkan hadis ini. Perbuatan ini yang baharu ini. Sebab syaratnya begitu, man ahdatha, barang siapa yang mengadakan. Jadi perkara maulid ini memang sesuatu yang diadakan, kerana jelas di zaman Nabi SAW menyambut maulid dengan melakukan ceramah Maulidul Rasul tidak berlaku. Setiap 12 Rabiul Awal misalnya dia adakan sambutan maulid dan dijamu makan kepada orang ramai juga tidak berlaku. Setiap 12 Rabiul Awal diadakan sambutan lalu kita berkumpul beramai-ramai dan berselawat kepada Nabi SAW juga tidak ada riwayat yang demikian di zaman sahabat-sahabat Nabi. Jadi ahdasa ini satu benda yang diadakan. Cuma kayu ukurnya apa? Minhu am laisa minhu. Yang diadakan ini adakah ada daripada agama atau bukan dari agama. Jadi kalau kita katakan itu ceramah maulid, biasa ceramah maulid apa yang dilakukan? Biasanya ustaz yang diminta untuk berceramah maulid tidak lari insya-Allah daripada menceritakan tentang diri peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran, kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya benda yang kita dah tahu, tapi kita kerap lupa. Maka penceramah biasanya hanya melakukan tazkirah, hanya melakukan keperingatan. Jadi adakah tazkirah tentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini minaddin am laisa minaddin? Dari agama atau bukan dari agama? Jelas minaddin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Tidak sedikit orang yang hadir dalam ceramah maulid, insaf dia, timbul rasa kasih kepada Nabi SAW, timbul semangat untuk mengikut sunnah Nabi SAW, rasa malu untuk meninggalkan hukum hakam yang disampaikan oleh Nabi SAW, barakah daripada hadir dalam majlis-majlis tazkirah dan tauziah sempena Maulid Rasul ini, maka ini jelas minaddin. Demikian misalnya pihak masjid yang melakukan sambutan Maulid Rasul membuat pengumuman, hadirin para jemaah minta selepas daripada kita selesai ceramah maulid dan selesai menunaikan solat isyak, mohon jangan balik dahulu kerana pihak masjid ada menyediakan sedikit jamuan. Jadi jamuan ini minaddin am laisa minaddin? Bid'ah, taban bid'ah. Ini benda baru. Tidak ada dilakukan di zaman Nabi SAW 12 Rabiul Awal dijamu makan. Tetapi menjamu makan ini adakah daripada agama atau tidak? Jawapannya daripada agama. Kerana ia adalah perintah Nabi SAW. Nabi berpesan, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, jamulah makan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sembahyanglah pada waktu malam padahal orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi menjamu orang makan ini perintah Nabi SAW, ibadah yang umum, ibadah yang tidak diikat dengan sesuatu. Misalnya nak jamu makan bila terpulang, nak jamu makan dengan makanan apa, asalkan halal. Jadi nak jamu makan sempena apa? Sempena apa-apalah. Sempena kamu naik pangkat, sempena kamu naik rumah, sempena maulid, sempena selamat daripada wabak Covid. Bahkan tak ada sempena pun tak apa. Misalnya kita bagi tahu kawan-kawan, jemput datang ke rumah besok, saya nak jamu makan. Ini dalam keadaan yang tidak berlaku kawalan lah ya. Jadi kawan-kawan tanya, Ustaz, sempena apa Ustaz buat jamu makan? Ada dapat cucu ke, dapat apa ke? Tak ada, saja saya nak jamu makan. Tapi tak ada masalah. Kerana menjamu makan ini tuntutan kebaikan yang tidak semestinya dengan dorongan tertentu. Boleh dengan dorongan tertentu, boleh juga dengan sengaja kita tu nak menjamu makan. Demikianlah selawat kepada Nabi SAW ibadah yang umum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila Nabi SAW menyuruh, bila Al-Quran menyuruh kita itu berselawat kepada junjungan Nabi SAW, maka Al-Quran tidak menetapkan berselawat bila, berselawat banyak mana, berselawat dengan lafaz bagaimana, berselawat seorang-seorang, berselawat ramai-ramai, berselawat secara spontan, berselawat secara dirancang misalnya. Jadi ini semua termasuk dalam selawat. Jadi oleh itu, selawat itu minhu. Tapi takdirlah, setakat yang kita tahu tidak berlaku, alhamdulillah, tapi takdirlah saja untuk kita faham kaedahnya. Ada orang buat sambutan Maulid Rasul dengan mengadakan majlis tari menari, bercampur laki perempuan bukan mahram, majlis minum minuman keras misalnya, majlis pertandingan ratu maknyah misalnya. Sebenarnya apa? Sebenarnya Maulid Rasul itu jelas bid'ah yang sayyi'ah dhalalah, bid'ah yang buruk dan sesat, kerana itu laisa minhu, yang dilakukan itu bukan dari agama. Baik, selesai itu adalah refresh balik apa yang kita telah terangkan semalam. Jadi hari ini di muka surat 12.
Hadis yang kedua, hadis Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bila berkata bahawa Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai dalam Islam satu perbuatan, satu cara, satu jalan yang baik, apa natijahnya? Falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Bukan itu saja, wa ajru man amila biha ba'dahu, bukan saja dia dapat pahala perbuatan baik dia, bahkan dia dapat pahala orang yang mengamalkan setelah daripadanya tanpa mengurangkan min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Kotlah ada orang terbayangkan, rugilah macam tu ustaz, dia yang buat mula-mula dia dapat pahala, kami yang buat kemudian dia dah ambil pahala kami. Tidak, kamu yang menurut perbuatan yang baik yang dilakukan itu, kamu juga mendapat pahala penuh 100%, tidak berkurangan. Cuma hamba Allah tu tadi diberi pahala tambahan kerana itu sebagai dialah orang yang mula-mula melakukan perbuatan baik tersebut. Jadi dia ada, kalau dalam dunia perniagaan mungkin dia boleh kata first mover advantage, kelebihan kepada orang yang mula-mula melakukan sesuatu tindakan, ya, dalam bisnes misalnya, dalam dunia pengangkutan secara aplikasi, mungkin di negara kita ni Grab telah ada first mover advantage, walaupun ada syarikat-syarikat yang datang kemudian mereka terpaksa mengejar populariti yang telah ada pada syarikat Grab, kerana Grab itu yang dahulu. Tetapi sekarang ini dalam dunia kesolehan, dalam dunia amalan-amalan yang baik, demikian juga orang yang melakukan permulaan itu ada advantage, mendapat pahala yang lebih berbanding dengan orang yang meniru, tapi orang yang meniru itu tidak berkurangan pahala mereka sedikit pun. Baik, sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, jalan yang buruk, cara yang buruk, apa natijahnya? Kana alaihi wizruha, lalu dia mendapat dosanya. Dia menanggung dosa lah sebab dia buat benda yang tak baik. Tapi bukan itu sahaja, wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dan dia juga mendapat dosa orang yang melakukan setelahnya. Dia pioneer, dia perintis kepada perbuatan dosa itu, lalu orang lain meniru dosa dia, maka bila orang lain meniru dosa dia, dia menanggung dosa tersebut. Oh, jadi kalau macam tu yang meniru dosa best lah, dia tak perlulah tanggung dosa, dah ada orang tolong tanggung dosa dia. Tidak, yang melakukan dosa selepas daripada dia tetap mendapat dosa tidak berkurangan, cuma yang melakukan awal mendapat dosa tambahan kerana dialah awal-awal melakukannya. Jadi kan jelas hadis yang sahih ini, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahawa perkara yang diada-adakan itu terbahagi kepada dua. Orang yang memulai perbuatan yang baik yang sebelumnya tidak ada, lalu dia mengadakannya, maka dalam keadaan Islam, maka ia akan mendapat pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Maka inilah disebut dengan bid'ah hasanah. Misalnya, sebelum daripada ini yang ada di kampung-kampung kita namanya adalah khairat kematian. Kita kumpul duit sama-sama jemaah qaryah kita, maka kalau ada ahli jemaah qaryah kita yang meninggal dunia, maka kita bagi bantuan kepada ahli keluarga dia. Maka ada orang buat satu inisiatif, kata dia, ialah kalau yang khairat kematian ni kita dah tahu bebanannya berapa-berapa, tapi yang selalu tersepit, yang selalu terhimpit adalah kalau ditimpa dengan musibah penyakit. Biasanya kadang-kadang kos merawat dan sebagainya itu jauh lebih tinggi daripada kos menguruskan jenazah. Jadi apa kata, selain daripada tabung khairat kematian, since kita mampu, why not kita tubuhkan tabung khairat penyakit. Maknanya kita kumpulkan dana, kalau ada ahli qaryah kita yang ahli keluarga mereka ditimpa penyakit, maka ada sekian peruntukan kita keluarkan dari tabung ini untuk membantu meringankan beban mereka. Lalu dipersetujui, maka mereka buat ini perkara yang baik kerana membantu orang yang susah, maka mereka dapat pahala. Lalu kampung lain lihat, wah, Masya Allah, Tabarakallah, di Wangsa Maju sana ada sebuah surau, selain daripada tabung khairat kematian, mereka ada tabung khairat untuk penyakit.
Jom kita buat macam tu nak. Nampak bagus pula lah. Ahli-ahli Korea dia dapat bantuan kalau ahli keluarga sakit. Maka bila orang lain tiru, orang Setiawangsa tiru, orang Gombak tiru, orang Shah Alam tiru, maka yang pioneer yang dewasa maju itu mendapat juga pahala tanpa mengurangkan pahala orang tadi. Demikianlah. Kalau misalnya na'udzubillah di suatu tempat dia pula yang awal-awal mengadakan bid'ah yang sayyi'ah, ya, kata dia misalnya oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang bekerja, maka kita tidak usah lakukan salat Jumaat hari Jumaat, kita ubah, ya, yang penting kita salat Jumaat tapi kita salat Jumaat hari Sabtu. Jadi ini adalah bid'ah yang sayyi'ah. Jadi orang lain tengok, wah best lah tempat dia, sembahyang Jumaat hari Sabtu, jalan tak jam, nak parking senang, itu ini, akhirnya yang lain pun tiru. Maka ini semua bid'ah yang sayyi'ah yang mendatangkan dosa. Maka demikianlah orang yang mula-mula pioneer, dia mendapat dosa tambahan. Maka orang yang memulai perbuatan yang buruk yang sebelumnya tidak ada, lalu ia memulainya dalam keadaan Islam, maka ia akan menanggung dosanya. Dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Demikianlah ini disebut sebagai bid'ah yang sayyi'ah. Baik. Kata sanna sunnatan dalam hadis ini adalah bermaksud memulakan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Sebab ada orang bangkang, ya, bila kita terangkan kenapa kita tidak berpegang bahawa hadis kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, bermakna semua. Kita kata yang sesat bid'ah itu hanya yang bercanggah dengan syarak. Adapun bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak, yang itu tidak sesat. Kenapa kita berpegang begitu? Salah satu sebabnya kerana hadis yang umum tadi telah ditaksiskan, telah dikhususkan, telah disempitkan maknanya kepada bid'ah yang buruk sahaja, yang sesat. Kenapa? Ini salah satu yang jadi mukhassis. Inilah salah satu yang menjadi penyempitan kepada hadis yang umum tadi. Asalnya kalau kullu maknanya semua, tapi kita faham kullu di situ bermakna hanya yang bercanggah dengan syarak berdasarkan hadis ini. Jadi dia bangkang. Oh, dia kata tak boleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah. Kenapa tak boleh? Sebab kata dia, yang pertama melihat kepada sababu wurudil hadis. Sebab diucapkan hadis tersebut adalah kerana apabila Nabi SAW menggalakkan umat Islam untuk bersedekah, pada kejadian tersebut belum ada orang yang bersedekah. Nabi dah bagi tasjid, dah bagi galakan bersedekah. Tidak ada yang bersedekah. Sehinggalah satu orang, dia mula dahulu bersedekah, bagi harta benda dia, dan orang lain menuruti perbuatan dia. Lalu Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Jadi kata dia, sedekah itu bukanlah bid'ah. Sedekah itu memang benda yang telah warid. Maka hadis ini tidak boleh dipakai untuk perkara yang bid'ah, perkara yang baru, kerana tak sama dengan sababul wurud. Sababul wurud tentang sedekah bukan perkara baru. Maka cara dia memahami ini tidak selari dengan cara istinbat, kerana cara istinbat hukum daripada nas adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kita mengambil kira dalam mengeluarkan hukum hakam itu melihat kepada keumuman lafaz. Lafaznya umum. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Apa-apa saja cara yang baik. Cara yang baik ini pernah dilakukan, cara yang baik ini tak pernah dilakukan, termasuk dalam keumuman man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tetapi sebaliknya, kalau yang dilakukan itu perkara yang buruk, maka dia dapat perkara yang buruk. Tak boleh kita nak menyempitkan oleh kerana sebab urut hadis tentang sedekah, maka hadis ini hukumnya hanya terpakai kepada sedekah. Itu tidak betul berdasarkan kaedah istinbat mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Kemudian bangkangan yang kedua, kata mereka, hadis ini tidak boleh dijadikan dalil bid'ah hasanah kerana maksud sunnah dalam hadis adalah sunnah Nabi SAW. Maknanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu barang siapa yang menghidupkan dalam Islam ni sunnah Nabi, yang itu yang dia dapat pahala, dan pahala orang yang meniru dia. Misalnya sunnah Nabi itu telah mati, sudah tidak diamalkan. Misalnya sunnah Nabi sutrah sembahyang, kan Nabi SAW bila solat, baik solat fardu maupun solat sunat, ada sutrah, ada penghadang.
sama ada sutrah dalam bentuk dinding, tiang ataupun pedang ataupun sesuatu yang diletak di hadapan orang sembahyang, itu sunnah Nabi. Tapi sunnah tu dah banyak mati, terutamanya kalau sembahyang sunat orang sudah tak ambil sutrah. Bahkan sembahyang fardu pun kadang-kadang imam tidak ambil berat, imam tidak letak sutrah. Bila imam tidak letak sutrah penghadang, mana makmum juga tidak dapat fadilat sutrah. Kerana sutratul imam, sutratu man khalfahu. Sutrah imam tu sudah memadai menjadi sutrah makmum. Tetapi kalau imam tidak bersutrah, maka hilanglah fadilat sutrah kepada makmum juga. Lalu orang hidupkan balik. Dia terjum di masjid kita ni, jangan kita lupa ya imam. Nak sembahyang pastikan ada sutrah di hadapan. Imam sembahyang hampir dengan tiang, imam sembahyang hampir dengan dinding, atau imam sembahyang dalam mihrab, ada sutrahnya, ada penghadangnya. Dan makmum yang sembahyang sunat juga masing-masing ambil sutrah masing-masing. Saya lihat ada satu masjid di Ampang, dia memang sediakan satu sutrah yang kecil, cantik juga. Jadi orang yang nak sembahyang sunat, dia just ambil letak di hadapan dia. Ini adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi kata dia, maksud hadis bukanlah kita buat benda baru. Itu memang dah sunnah Nabi, cuma kita hidupkan balik. Itu yang kita dapat pahala, dan pahala orang yang meniru kita. Maka jelas kefahaman sunnah dengan makna sunnah Nabi dalam hadis ini tidak betul. Kerana apa? Kerana kena baca sampai habis. Kan ada di part kedua tu, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan padahal dia tu dalam keadaan Islam sunnah yang buruk, maka dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang melakukannya. Adakah di sana sunnah Nabi SAW yang buruk? Kalau kamu tafsirkan sunnah dalam hadis bermakna sunnah Nabi, jadi dalam hadis tersebut disebut dua jenis sunnah. Satu sunnah yang baik dan satu sunnah yang buruk. Maka kalau sunnah yang baik, okey, fine, tak ada masalah. Tapi kalau sunnah yang buruk, kan tidak ada sunnah Nabi SAW yang buruk. Sunnah Nabi semuanya baik. Maka jelas sunnah dalam hadis ini bukan sunnah secara istilahan, bukan sunnah dengan makna istilahi, itu dengan makna sunnah Nabi SAW, tapi sunnah dengan makna lughatan. Sunnah dari segi bahasa bermakna al-tariqah, jalan. Jadi jalan boleh jadi baik, boleh jadi juga jalan yang buruk. Baik. Dan ini sesuai dengan suluhan hadis yang lain, iaitu sunnah bermakna mengadakan satu perkara yang baru. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW ada bersabda, tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim, ya. Seumpama berlaku kepada ahli bomba kita almarhum Muhammad Adib, dipukul, ini yang disebut oleh Mahkamah Coroner, kematian almarhum Muhammad Adib rahmatullah alaih, moga-moga Allah merahmati beliau, adalah kerana perbuatan jenayah, iaitu dipukul menyebabkan kematian. Jadi ini dibunuh secara zalim. Bila berlakulah mana-mana satu orang pun dibunuh secara zalim, bukan yang dibunuh dengan hak, ya. Misalnya orang itu dia membunuh orang lain lalu dijalankan hukuman qisas, itu bukan dibunuh secara zalim, itu dibunuh secara hukum. Tapi yang dibunuh secara zalim tidak berlaku kecuali putera Adam yang pertama, iaitu Qabil, yang membunuh saudaranya Habil. Dia mendapat bahagian dosa, na'udzubillah. Berapa banyak pembunuhan yang berlaku secara zalim, dia ada share di situ. Kenapa? Kerana dia orang yang pertama kali memulai pembunuhan. Tengok. Jadi disebut dalam hadis Nabi ini adalah li'annahu kana awwala man sannal qatla. Jadi sanna dalam hadis itu sesuai dengan sanna dalam hadis yang ini, iaitu bermakna memulai sesuatu. Jadi hadis di atas dengan tegas dan jelas membahagikan bid'ah menjadi dua, iaitu bid'ah hasanah atau dalam bahasa hadis disebut sunnatan hasanah, dan bid'ah sayyi'ah dalam bahasa hadis disebut sebagai sunnatan sayyi'atan. Dan oleh kerana itu, lihat macam mana ulama yang hebat memahami. Jadi jangan kamu mudah-mudah memperli kami yang menerima adanya bid'ah hasanah seolah-olah kami ini mereka-reka satu perkara baru, padahal kami ini mengikut jalan para ulama yang hebat, yang menjadi ikutan dunia Islam, bahkan ikutan kamu sendiri. Kamu ada menerima banyak ilmu daripada beliau, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau mengulas hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Terang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fihi al-hathu 'ala al-ibtida'i bil khairi, fihi al-hathu 'ala al-ibtida'i bil khairati.
wa sannis sunani al-hasanati wa tahdhir min ikhtira'il abatili wal mustaqbahati. Pada hadis ini galakkan untuk memulakan kebaikan-kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan, dan amaran daripada mereka perkara-perkara yang batil dan perkara yang buruk. Wa fi hadzal hadithi takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Maka pada hadis wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan tadi mentakhsis, yakni mengkhususkan, menyempitkan makna daripada hadis Nabi SAW. Setiap perkara baharu itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat, disempitkan makna dia hanya pada sunnatan sayyi'ah, iaitu perkara baharu yang buruk. Buruk atau baik apa? Buruk atau baik dari segi syarak. Macam mana nak tahu Ustaz benda ni baru? Benda ni tak berlaku di zaman Nabi SAW. Bagaimana kita boleh tahu benda ni baik atau buruk? Itu adalah tugas para ulama, menimbang perkara itu atas neraca hukum, mengistimbat hukum, lalu diketahui dari situ perkara baik itu selari dengan ajaran Nabi SAW ataupun bercanggah selari baik, bercanggah buruk. Wa annal murada bihil muhdatsatul batilatu wal bid'ul madhmumatu. Bahawasanya dengan dua hadis ini dibaca dengan difahami, salah satunya menafsirkan yang lain, yang dikenaki dengan kullu bid'atin dhalalah itu adalah perkara baharu yang batil dan perkara-perkara baharu yang terkeji. Wa qad sabaqa annal bid'ah khamsatu aqsamin wajibatun wa mandubatun wa muharramatun wa makruhatun wa mubahatun. Dan telah lalu penerangan bahawa perkara bid'ah itu ada 5 jenis, iaitu bid'ah yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh dan yang harus. Jadi kawan-kawan yang membaca percakapan Imam Nawawi mengatakan bersalam lepas solat itu bid'ah, jangan terlampau excited. Oh, Imam Nawawi pun kata bersalam lepas solat itu bid'ah. Ya, tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak seperti kamu. Kamu tu kalau bid'ah sesat semuanya. Imam Nawawi tidak seperti kamu. Imam Nawawi membahagikan bid'ah kepada 5. Jadi setelah kamu tahu bahawa Imam Nawawi mengatakan bahawa bersalam lepas daripada solat itu bid'ah, kamu kena baca terus lagi apa hukum dia. Kita dapati Imam Nawawi dalam bab bersalam lepas daripada solat ini mengatakan ia sama ada bid'ah yang harus, iaitu kalau sudah berjumpa sebelum solat tapi masih mau bersalam selepas solat, dibolehkan. Tetapi kalau belum berjumpa sebelum solat, maka itu bid'ah yang sunat, kerana memang asalnya kita disunatkan bersalam ketika mana berjumpa dengan saudara kita. Baik, jadi penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di atas memberikan kesimpulan bahawa hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu membatasi, memberi satu limitation terhadap jangkauan hukum hadis. Asalnya kan hadis kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah tu asalnya kan luas. Kul tu maknanya setiap, semualah. Tetapi yang asalnya luas itu disempitkan oleh hadis yang lain. Itu yang dikatakan satu hadis menafsirkan makna hadis yang lain. Jadi hadis tersebut, hadis yang mengatakan difahami semua bid'ah itu sesat, iaitu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Daripada sahabat Nabi yang sama, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi hadis ini telah dikhususkan dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Cuma hati-hati ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini kita yakini sebagai umat Islam, tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Cuma saya dapati ada kekeliruan dalam masyarakat. Dia suka assume benda yang tak dikatakan. Contoh kan baru-baru ini ada tersebar bagaimana Mufti Taqi Osmani hafizahullah dari Pakistan, kalau tidak silap saya, ulama Pakistan atau ulama India,
Pakistan ya, kalau tidak silap saya. Beliau menceritakan bagaimana beliau bertemu dengan satu orang yang soleh, yang orang soleh menceritakan bahawa dia mendapat mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW mengajar dia amalan untuk menghadapi wabak COVID-19 ini, iaitu membaca kalau tak silap saya lah, membaca suratul Fatihah 3 kali. Betul kan ni kalau saya tersilap ingat, membaca suratul Ikhlas 3 kali dan membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil kalau tidak silap saya 313 kali. Ini beliau dapat pesanan ini dalam mimpi. Jadi ada orang memperli, dia kata boleh pula amalan-amalan yang dapat melalui mimpi ini disangkakan lebih baik daripada amalan yang kita warisi daripada Nabi SAW melalui riwayat-riwayat hadis. Ini kan satu sangkaan yang buruk. Tidak ada pun orang yang mengatakan bahawa amalan yang diperolehi oleh orang soleh dalam mimpi beliau tersebut lebih baik daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang begitu? Kenapa kamu su'uzon dengan saudara seagama kamu? Sekarang ini orang ini tidak mengatakan bahawa amalan ini lebih baik. Dia hanya mendapat satu bisyarah, satu perkabaran gembira. Bahkan bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW itu termasuk dalam al-mubasyirat, ya, kerana tidak tersisa daripada wahyu kecuali al-mubasyirat. Nabi SAW beritahu demikian, ya, sebab Nabi SAW khatamul anbiya wal mursalin, penutup kepada segala nabi dan para rasul, maka tidak ada lagi wahyu. Tapi ada yang seakan-akan wahyu. Sebab itu Nabi SAW kaitkan dengan wahyu dengan mubasyirat. Iaitu apa dia mubasyirat? Nabi SAW mengatakan ar-ru'ya salihah. Ia bukannya wahyu, tapi ia adalah satu perkhabaran gembira, iaitu mimpi yang elok. Bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi mengajarkan amalan-amalan yang baik, baca suratul Fatihah itu baik. Bahkan kalau ikut dalam hadis, suratul Fatihah itu adalah ruqyah, satu bentuk rawatan. Ya. Pernah sahabat Nabi membaca suratul Fatihah sebagai rawatan kepada orang yang kena sengatan kalajengking. Sedangkan Nabi SAW tak pernah ajar begitu. Nabi SAW tak pernah mengajar, kalau ada orang kena sengat kalajengking, kamu baca suratul Fatihah. Tidak. Tapi bila sampai berita itu pada Nabi SAW, Nabi tidak marah. Nabi tidak kata, wah kamu ini buat bid'ah, saya tak pernah ajar pun baca Fatihah untuk rawatan kalajengking. Tidak begitu. Nabi hanya tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu boleh tahu Fatihah ini adalah ruqyah, rawatan. Jadi suratul Ikhlas boleh kan kita tahu fadilatnya besar seumpama 1/3 Al-Quran, dan ayat hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi aku, yang mencukupi aku itu adalah Allah dan dialah sebaik-baik wakil. Itu kan sesuai dengan kita itu bertawakal, menyerahkan untuk nasib kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah kasih kepada orang-orang yang bertawakal, yang hatinya itu bulat menyerah kepada Allah, tapi walaupun zahir anggota badannya berusaha ikhtiar, jauhi daripada perhimpunan ramai, jauhi daripada tidak menutup mulut, jauhi daripada tidak membasuh tangan. Itu usaha ikhtiar, tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tinggal masa kurang lebih dalam 7 minit lagi sebelum jam 10. Jadi hati-hati, ya, jangan kita mudah suuzon dengan saudara-saudara kita. Dia tak cakap pun amalan tu lebih baik pada amalan Nabi SAW. Dia hanya cerita mimpi dia, dan mimpi dia tak bercakap dengan syarak. Jadi boleh saja kita menjadikan mimpi itu sebagai panduan, bukannya sumber hukum. Sumber hukum baca Fatihah dah jelas. Sumber hukum baca suratul Ikhlas dah jelas. Sumber hukum membaca ayat Quran dah jelas. Cuma kenapa kamu baca 3 kali? Kenapa kamu baca 3 kali? Kenapa kamu baca 313 kali? Kerana saya bermimpi. Itulah pesan daripada Nabi SAW. Itu tidak sampai menjadikan ia melanggar syarak. Kerana asalnya nak baca surah Fatihah berapa kali pun boleh. Nak baca surah Al-Ikhlas berapa kali pun boleh. Nak baca ayat Quran berapa kali pun asalnya boleh. Cuma dia membaca pada sebutan tertentu kerana dia mendapat mubasyirat bisyarah melalui mimpi yang solihah, ar-ru'yah solihah. Baik. 2 hadis di atas memberi pengertian yang berbeza. Hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu membagi perbuatan baru menjadi 2, iaitu sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Istilah lain dari bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sementara hadis Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu anhu berikutnya mengeluarkan hukum yang bersifat umum, bahawa kalau bid'ah itu semuanya sesat. Dua hadis ini sama-sama adalah sabda Nabi SAW yang sepatutnya diamalkan, kerana dua-duanya hadis Nabi. Kerana itulah para ulama menegaskan bahawa keumuman yang ada dalam hadis Jabir bin Abdullah dibatasi dengan kekhususan hadis Jarir bin Abdullah. Maaf, Jabir dan Jarir tertukar di situ. Ada seorang sahabat Nabi Jabir, seorang lagi adalah Jarir. Baik, sebelumnya agar kedua hadis tersebut sama-sama diamalkan,
Maka menolak bid'ah hasanah seolah-olah kita mengamalkan satu hadis dan menolak hadis yang lain. Padahal kedua-duanya boleh diamalkan serentak berdasarkan kaedah takhsisul umum ataupun al-khas yukhassisul al-am, ya? Yang hadis yang khusus melimitkan skop hadis yang umum. Sedangkan menerima bid'ah hasanah itu bererti beramalkan kedua-dua dalil. Orang yang belajar usul fiqh faham i'malud dalilaini khairun minal amal min ihmali ahadihima. Beramal dengan kedua-dua dalil itulah yang terlebih baik daripada mengabaikan salah satu. Lebih-lebih lagi kedua-dua hadis ini, Jabir dan Jarir, kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadza am makhsus. Jadi Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim, sebab tu kita jangan baca hadis memandai-mandai keluarkan hukum. Kita kena rujuk kepada syarah para ulama. Jadi Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, beliau berkata, sabda baginda dan setiap bid'ah itu sesat, hadza am, itu satu lafaz yang umum, makhsusun, tapi maknanya khusus. Maknanya bukan semua. Habis apa maknanya? Wal muradu, kata Imam Nawawi, ghalibul bid'ah, yang dikenaki adalah kebanyakan bid'ah. Baik. Dan akan datang kita akan lihat bid'ah hasanah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terangkan kenapa dalam Nabi juga dikatakan ada bid'ah. Ada orang tak faham. Kata dia kalau zaman Nabi mana boleh jadi bid'ah? Nanti kita terangkan insya-Allah. Cuma sebelum daripada saya terangkan bid'ah hasanah pada masa Nabi SAW, insya-Allah moga-moga saya tidak lupa untuk menerangkan bagaimana Imam Nawawi boleh memahami kullu bid'atin bermakna sebahagian. Kan sepatutnya kalau kita faham secara zahir, kullu itu bermakna semua. Tiba-tiba Imam Nawawi mengatakan tidak, kullu itu bermakna sebahagian. Rupanya ada kaedah yang sangat selari dengan memahami ayat Quran, kaedah yang sangat selari dengan memahami hadis Nabi SAW yang menjadi dokongan dan sokongan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada saudara-saudari yang mengikuti kuliah kita ini yang ada sebarang soalan yang berkaitan dengan tajuk kita ini, boleh type di ruangan komen, insya-Allah kalau saya mampu pada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.